Menjadi timbal si anak dara di bawah sarang burung terpuas selang sembah buka bicara selamat datang untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulakan diskusi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Naamira Syahda bertindak sebagai moderator pada hari ini. Pada diskusi ini, kita akan mengangkat satu topik yang hangat pada masa sekarang iaitu COVID-19 reaksi masyarakat pelosok dunia. Selanjutnya, saya ingin memperkenalkan barisan-barisan panel kita iaitu Saudari Alia, Saudari Syahira, Saudari Syafiqah dan Saudara Afiq, Saudara Afif, Saudari Syafiq, Saudari Sam, Saudari Aiman. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh, saya ingin menerangkan dahulu topik diskusi itu. Novel coronavirus yang bermula di Wuhan dinamakan sebagai COVID-19. Seperti sedia maklum, pada akhir bulan Januari 2020, virus ini telah menular di Malaysia apabila para pelacur dari China yang tiba di Johor melalui Singapura dikesan positif virus berkenaan pada 25 Januari 2020 berikutan pandemik COVID-19 di Hubei, China. Oleh itu, marilah kita sama-sama mendengar kupasan tentang COVID-19 daripada para panel kita. Saya mulakan dengan ahli panel yang pertama iaitu Saudari Alia Izzah. Ceritakan bagaimana pelaksanaan kerajaan Malaysia dan luar negara bagi membendung wabak COVID-19 daripada merebak. Dipersilakan. Terima kasih Cik Aminah Syuhada. Okey, baik. Jadi mula-mula kita lihat dulu bagaimana dunia ini membendung penularan COVID-19. Di negara China, Italia dan Amerika Syarikat, mereka buat perintah berkurung. Tapi berbeza pula dengan negara seperti Korea Selatan, tiada perintah berkurung tapi hanya menggunakan Standard Operation Procedure iaitu SOP. Malaysia pula kita juga menggunakan seakan-akan perintah berkurung iaitu Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Jadi bagaimana reaksi masyarakat terhadap perintah tersebut? Contoh di Amerika Syarikat. Ada yang akur seperti di New York, tapi ada juga yang tunjuk perasaan beramai-ramai membantah perintah ini. Mengapa hal ini berlaku? Kalau kita nak kaitkan dengan falsafah, kebanyakan masyarakat di sana mempercayai konsep individualism, di mana individualism ini merupakan satu falsafah yang mempunyai pandangan yang menekankan kemerdekaan manusia serta kepentingan bertanggungjawab dan kebebasan diri sendiri. Jadi mereka ni berpendapatlah bahawa perintah ini telah menjejaskan kebebasan ekonomi mereka. Maka begitulah kita boleh lihat kontra masyarakat di sana dan kita di Malaysia. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Alia Izzah. Seterusnya, marilah kita dengar pula pandangan daripada Saudara Afiq. Baiklah, saya setuju dengan hujah yang disampaikan oleh Alia sebentar tadi. Dan kalau kita lihat, hasil kajian mendapati 80.5% rakyat Malaysia mempunyai pengetahuan yang mencukupi mengenai isu COVID-19 walaupun terdapat sedikit kekeliruan informasi mengenai virus itu yang boleh merebak melalui udara. Namun, sikap rakyat Malaysia terhadap COVID-19 amatlah optimis dan dapat dikawal dalam membantu kerajaan mengatasi krisis kesihatan ini. Sikap optimis ini jika kita lihat dari sudut falsafah, kita dapat lihat bahawa rakyat Malaysia mempunyai nilai dan etika serta integriti. Jika dilihat secara asasnya berkait dengan tingkah laku rakyat itu sendiri. Sebagai contoh, rakyat Malaysia yang mematuhi SOP yang telah dikeluarkan kerajaan, walaupun mereka berbeza dari sudut fahaman politik. Terima kasih kepada Saudara Afiq. Kedua-dua panel memberikan diskusi yang sangat jelas dan padat. Kita lanjutkan dengan persoalan kedua saya yang saya akan ajukan kepada panel pencadang kedua iaitu Saudari Syahira. Bolehkah Saudari ulaskan sedikit sebanyak apakah itu SOP? Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator di atas soalan yang diajukan. SOP adalah singkatan daripada Standard Operating Procedure di mana pada 4 Mei 2020, Kerajaan Malaysia telah membuka semula ekonomi negara dengan persediaan dan langkah-langkah yang perlu diambil terutamanya peniaga dalam memastikan kepatuhan kepada garis panduan SOP. SOP yang disediakan bertujuan untuk memastikan kesihatan diutamakan dan terjamin sejajar dengan wabak COVID-19. Antara norma baru yang semua lapisan masyarakat perlu patuhi adalah mengamalkan langkah-langkah kesihatan, menggalakkan amalan kebersihan yang tinggi, mengamalkan amalan-amalan pencegahan jangkitan dan mengelakkan sebarang bentuk perhimpunan. Antara senarai aktiviti yang dilarang berdasarkan justifikasi yang dikeluarkan oleh KKM adalah hiburan dan riadah, perhimpunan, persidangan, pendidikan, sukan dan lain-lain lagi. Kepada panel seterusnya, bagaimana dengan pandangan anda? Dipersilakan Saudara Sam. Bagi saya sebagai pihak pembangkang, saya amat setuju dengan apa yang telah diuraikan oleh pihak penjadang sebentar tadi iaitu Saudari Syahira. Tetapi, di sini saya ingin menambahkan sedikit maklumat tentang apa itu SOP. SOP adalah satu bentuk langkah berjaga-jaga yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan dan perlu dipatuhi oleh semua rakyat. Antara contohnya, kita perlu memakai penutup mulut dan hidung atau pemas apabila keluar dari kawasan rumah. Jika sesiapa didapati melanggar SOP, mereka boleh dikenakan hukuman penjara 6 bulan ataupun dikenakan kompaun sebanyak RM1,000. Pihak kerajaan memandang serius tentang kepatuhan semua rakyat terhadap SOP. Hal ini kerana kegagalan kita dalam mematuhi SOP akan menyebabkan masalah yang ingin diatasi akan menjadi semakin teruk. Contohnya, negara kita pada masa ini masih berperang melawan penyakit COVID-19 yang semakin merebak. Jika semua rakyat memberikan kerjasama dengan mematuhi SOP, penyakit COVID-19 ini dapat diatasi dalam masa yang lebih singkat. Terima kasih. Kedua-dua panel menyampaikan pandangan mereka dengan baik sekali. Persoalan saya seterusnya, bolehkah Saudari Syafiqah jelaskan sedikit cara pelaksanaan SOP yang dijalankan di luar negara? Dipersilakan. Terima kasih kepada saudari moderator.
Kes harian jangkitan COVID-19 di luar negara telah mencecah sehingga 5 angka. Kita dapat lihat bahawa pelaksanaan SOP di negara mereka kurang efektif mungkin kerana bilangan rakyat mereka lebih ramai berbanding negara kita. Namun, bilangan ini bukan penghalang untuk mencegah penularan jika semua memberikan kerjasama yang baik. Seperti Samantha Williamson yang sebelum ini berkeras menyatakan bahawa COVID-19 tidak wujud namun segalanya berubah setelah beliau disahkan positif wabak ini. Begitu juga dengan Donald Trump yang mendakwa bahawa dirinya kebal terhadap COVID-19 dan menolak untuk mengikuti SOP yang telah ditetapkan setelah beliau disahkan positif wabak ini. Hal ini dapat dikaitkan dengan fahaman sekularisme di mana mereka tidak mempercayai kebesaran Tuhan yang mencipta virus ini dan menganggap virus ini hanyalah konspirasi Cina. Terima kasih diucapkan. Bagaimana pula dengan pandangan saudara Syafiee berkaitan dengan persoalan saya tadi? Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya sebagai pihak pembangkang tidak bersetuju dengan hujah yang disampaikan oleh pencadang. Bagi saya, peningkatan kes COVID-19 ini berlaku disebabkan kelalaian masyarakat yang tidak patuh kepada SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Pengarah Program Kecemasan WHO Dr. Michelle Ryan juga mengakui bahawa kepatuhan SOP dalam kalangan orang ramai semakin lemah. Berkaitan isu Samantha dan Donald Trump, kita tidak boleh kaitkan dengan sekularisme. Di sini, kita boleh menyatakan bahawa mereka bersikap bongkar dan mementingkan diri sendiri oleh sebab mereka mempunyai kuasa untuk menolak apa saja yang mereka tidak sukai. Apa yang saya dapat simpulkan di sini ialah, jika semua masyarakat mematuhi SOP yang telah ditetapkan, kita dapat mengurangkan kes COVID-19 ini. Peribahasa Melayu mengatakan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Kita balik kepada persoalan yang terakhir pada hari ini. Apakah pandangan daripada pihak saudara Aiman daripada segi pelaksanaan SOP dalam Malaysia? Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator untuk persoalan ini. Seperti yang kita tahu, pelbagai SOP yang telah dijalankan di Malaysia. Antaranya, melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan di seluruh negara bermula pada 16 Mac 2020. Sekatan menyuruh pada semua perjalanan rakyat Malaysia ke luar negara. Bagi yang baru pulang dari luar negara, mereka dikehendaki untuk menjalani pemeriksaan kesihatan dan melakukan kuarantin secara sukarela selama 14 hari. Perintah inilah dijalankan hampir setahun. Rakyat Malaysia tetap taat pada perintah kerajaan dalam usaha membendung pandemik ini iaitu sentiasa mematuhi SOP yang telah dijalankan. Dapat saya simpulkan di sini, sifat rakyat Malaysia sangat berkaitan dengan falsafah iaitu dalam aspek rukun negara yang keempat. Kedaulatan undang-undang contohnya, rakyat patuh kepada undang-undang yang telah dikeluarkan. Terima kasih saudara Aiman. Marilah pula dengarkan daripada pembangkang terakhir iaitu saudara Afiq untuk melontarkan pendapat beliau. Terima kasih kepada moderator. Saya setuju dengan apa yang dinyatakan oleh saudara Aiman bahawasanya Malaysia memandang serius tentang penyakit COVID ini sehingga mengambil keputusan yang betul dengan mengenakan SOP yang ketat seperti yang ditetapkan oleh MKN. Berbeza dengan masyarakat luar yang mempunyai sikap sekularisme, rakyat Malaysia patuh akan arahan yang diberi kerana mereka percaya akan kewujudan penyakit COVID yang boleh membawa kematian. Mereka juga berpegang teguh kepada aspek rukun negara yang pertama iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Dalam Islam, menyelamatkan diri dari kemusnahan adalah tuntutan dan dilarang menghampiri kemusnahan diri. Alhamdulillah, terima kasih. Saya bersetuju dengan pandangan kedua-dua panel itu tadi. Sebelum melaboratory diskusi kita pada hari ini, saya akan membuka kepada peserta untuk menanyakan beberapa soalan kepada ahli-ahli panel kita. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator untuk peluang ini. Saya ingin bertanya kepada saudari Syahira bahawa kita sedia maklum yang tubuh kita mampu menghasilkan antibodi secara semula jadi untuk melawan penyakit. Persoalannya, bukankah lebih baik sekiranya COVID-19 itu dilawan secara semula jadi berbanding kita diimunisasi dengan vaksin? Jawapan saya apabila seseorang itu dijangkiti oleh bakteria atau virus tersebut dan sembuh sepenuhnya, hal ini kerana beliau mempunyai antibodi yang kuat. Dalam proses ini, terdapat golongan lain yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak dan warga emas, menyebabkan komplikasi jangkitan yang boleh mengancam nyawa. Vaksin COVID-19 sama ada yang berunsurkan bakteria atau virus yang telah dimatikan atau dilemahkan, memberi perlindungan setaraf dengan perlindungan semula jadi tanpa perlu melalui risiko komplikasi jangkitan. Vaksin bertindak balas semula jadi terhadap tubuh kita dan merangsang sistem daya untuk melawan jangkitan tersebut. Sekiranya seseorang terdedah kepada jangkitan tertentu pada masa hadapan, sistem imun individu tersebut akan menghasilkan patogen dan memberikan tindak balas yang berkesan bagi menyekat jangkitan itu lagi. Bagaimanakah vaksin COVID-19 boleh dikatakan selamat sedangkan vaksin tersebut mengandungi kuman? Bolehkah panel pencadang iaitu saudara Aiman ulas sedikit persoalan tersebut? Melalui hasil kajian saya, vaksin COVID-19 ini dihasilkan melalui virus atau bakteri yang telah dilemahkan.
Virus atau bakteri ini tidak mampu bertahan selamanya. Apabila vaksin ini dimasukkan dalam tubuh badan individu berpenyakit, boleh menyebabkan individu itu sembuh. Namun tidak dinafikan vaksin ini mempunyai kesan sampingan seperti pening kepala atau loya. Ianya bergantung kepada tahap antibodi seseorang. Terima kasih kepada saudara Aiman untuk jawapan yang sangat ringkas dan padat itu. Maka dengan itu berakhirlah sesi soal jawab hari ini. Semoga dengan segala hujah-hujah yang disampaikan dapat memberi sedikit sebanyak input yang bermanfaat. Masa sangat mencemburi kita pada saat ini. Oleh itu, apa yang saya dapat simpulkan dalam forum hari ini ialah pemerintahan dan pentadbiran Malaysia dan luar negara tidak jauh berbezanya. Di negara kita mempunyai pemerintahan yang bagus dan rukun negara yang perlu dipatuhi oleh semua rakyat. Ini juga merupakan kebaikan untuk kita semua. Manakala di luar negara ada peraturan yang tersendiri bergantung kepada kefahaman negara tersebut. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia perlulah bersyukur dengan adanya pemerintahan yang adil dan bijaksana ini. Dapatlah wabak ini dikawal dan dibendung dari semasa ke semasa. Akhir kata, terima kasih kepada semua ahli panel dan peserta yang terlibat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.